Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji diri. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 227. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 15 hingga 21. Soalan 15 ada gambar rajah iaitu gula dan tepung, yang mana gula itu 6 kg atau 6 kg, manakala tepung ialah 4000 gram. Jadi soalannya, nyatakan nisbah jisim tepung kepada jisim gula. Jadi soalan nakkan kita nyatakan nisbah tepung kepada gula. Jadi langkah pertama kita boleh tulis nisbah iaitu T itu sebagai tepung atau tepung itu ialah T. Jadi kita gantikan T kepada gula. Okey, itu langkah pertama. Okey, kemudian kita gantikan huruf ini kepada sukatannya. Okey, jadi tepung itu ialah 4000 gram. Okey, tepung 4000 gram. So kita tulis ni 4000 gram kepada gula 6 kg. Okey, itu nisbah dia. Jadi kenapa pilihan jawapan ni tak ada? Okey, kerana yang pertama kita perlu samakan unit. Okey, samakan unit maksudnya kalau di sebelah kanan ini atau sebelah kiri ini kg, yang belah sini juga kg. Okey, jadi cikgu cadangkan kita tukarkan gram ini kepada kg. Okey, jadi kita belajar sebelum ni penukaran unit 1 kg bersamaan 1000 gram. Okey, jadi kalau 4000 gram ditukar terbalik maksudnya dia ialah 4 kg. Okey, jadi kita tukar, kita tulis ni 4 kg kepada 6 kg. 6 kg Okey, jadi yang pertama sekali nisbah kita tak boleh tulis unit, maka kita potong unit kg. Okey, jadi kita dapat jawapannya ialah nisbah 4 kepada 6. Okey, masih lagi tidak ada jawapan A hingga D kerana soalan ni atau jawapan ini perlu dipermudahkan. Okey, jadi kalau 4 dengan 6 ini dia ada dalam sifir 2, jadi kita bahagikan 4 dengan 2, maksudnya dia dapat sini 2 kali 2 jawapan dia 4. 6 ini ialah 3 kali 2. Jadi jawapan terakhir ataupun nisbah terakhir ialah nisbah 2 kepada 3. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan 15. Maka jawapan untuk soalan 15 ialah bola. Okey, bola apa? C, cendol. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 16. Jumlah jisim badan Selina dan Patricia ialah 85 kg. Okey, jumlah kata kunci di sini jumlah. Berat untuk dua orang ialah 85 kg. Jadi dinyatakan nisbah jisim badan Selina kepada jisim badan Patricia ialah 2 kepada 3. Kira jisim badan Selina. Okey, jadi yang penting di sini soalan nak kita kira jisim badan Selina. Jadi langkah pertama kita buat dulu dia punya nisbah, iaitu nisbah 2-3 ni iaitu nisbah jisim Selina kepada Patricia. Jadi kita buat sini Selina kepada Patricia. Okay, yang mana nisbahnya ialah 2 kepada 3. Okey, jadi kita nak tahu berat salah seorangnya iaitu Selina. Selina ni berapa? Maksudnya S itu sama dengan berapa? Okey, kat sini kita tengok 2 dengan 3 tu
Maksudnya 2 kalau kita tambah 3, dia bersamaan berat untuk 85 kg. Okey. Okay, 85 kg. Maksudnya 2 tambah 3 itu ialah 5. Maksudnya 5 bahagian. 5, cikgu tulis ni bahagian. Okey. Bersamaan. Cikgu alih sikit. 85 bahagian. 85 kg. Okay, jadi kalau nak tahu satu bahagian, bersamaan, kita akan ambil 85 bahagi 5. Okey. Jadi kita buat sini 85 bahagi 5. Okey, jadi kita perlukan CV5. Berapa kali 5 dapat 8? Kita dapat 1, iaitu 5. Kita tolak dapat 3. Kita turunkan 5, dapat 35. Berapa kali 5? 35. 7. Okey, so 35. Jadi kita tolak, selesai. Ini bermakna satu bahagian ialah 17 kg. Okey, kita tengok sini soalan nak Selina. Selina ialah 2 bahagian. Okey, nisbah 2. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita akan buat 17 kg. Kita akan darabkan dengan 2. Okey. Sekarang 7 kali 2 14. 1 kali 2 2 tambah 1 3. Jadi inilah dia berat untuk Selina, iaitu 34 kg. Okey. Kenapa 34 kg? Sebab 2 bahagian. Okey, ni 2 bahagian. 2 bahagian maksudnya 17 kali 2. Jadi jawapan untuk soalan 16 ialah C, iaitu 34 kg. Okey, mari kita semak berat satu lagi rakannya, iaitu Patricia. Okey. So kita buat hashtag kat sini, kita buat bintang. Kita ambil 3 ataupun 17 kali 3. 17 kali 3 kita dapat 21. 1 kali 3 3, 3 tambah 2 5. Okey, 51 kg berat Patricia. Jadi kita tambah 51 tambah 34. Okey, 1 tambah 4 5, 5 tambah 3 8. Okey, jadi memang betul jumlah kedua-duanya 85, maka betul lah kita jawab soalan 16, iaitu 34 kg. Okey, jadi jawapan untuk soalan 16 ialah C. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 17. Baiklah, ada koordinat ataupun chartation. Okey, kat sini ada skala, yang penting ialah skala bersama 1 unit bersamaan 1 km. Okey, maksudnya satu lompatan ini 1 km. Jadi 2, 3, 4 dan seterusnya 5. So jarak itu 5 km tu maksudnya satu lompatan. Okey, kita tengok soalan. Jarak mengufuk. Okey, penting sini jarak mengufuk rumah Alif dari sekolah, kini sekolah, ialah 6 km. Dan jarak mencancang ialah 4 km. Okey, apa itu mengufuk, apa itu mencancang? Jadi mengufuk ialah kita panggil mendata atau melintang. Okey, jadi mengufuk itu macam ni, manakala mencancang itu ialah menegak. Okey, itu mengufuk dan mencancang. Okay, jadi kita tengok dia tanya yang manakah rumah Alif. Okey, jadi ada pilihan jawapan kat sini. Kita kena tentukan mengufuk 6 km, maksudnya melintang 6 km. Jadi kita kira daripada sekolah ni 6 km, maksudnya 6 langkah. Jadi kita kira 1 km, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian jarak mencancang ialah 4 km. 4 km bermaksud 4 unit. Jadi kita naik atas. 1, 2, 3,
dan 4. Maka yang manakah rumah alif? Jadi rumah alif ialah yang berdudukan di rumah C. Maka jawapan untuk soalan 17 ini ialah rumah C, iaitu C sendiri. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 18. Ada catapai yang mana diwakili dengan sudut. Kat sini ialah kuis dalam talian, Kahoot yang warna biru, kemudian quizzes, Google Form dan juga Word Wall. Okay, kita baca soalannya. Catapai menunjukkan jenis kuis dalam talian yang digunakan oleh sekumpulan guru. Okay, ini dia kita panggil kuis dalam talian. Bilangan guru yang menggunakan Kahoot ialah 12 orang. Okay. Kahoot dinyatakan bilangan iaitu 12, tapi tidak dinyatakan sudutnya. So kita tulis ni 12. 12 ini kita tulis ORG, maksudnya 12 orang. Jadi dia tanya, berapakah bilangan guru yang mewakili word wall? Word wall. So soalan nak bilangan guru untuk word wall. Word wall ialah yang berwarna merah ni, dinyatakan dalam sudut iaitu 180 darjah. Okey, untuk menjawab soalan 18, kita perlu tahu dahulu nilai sudutnya, sudut untuk Kahoot. Jadi untuk makluman awak, jumlah keseluruhan sudut dalam bulatan ialah 360 darjah ataupun catapai. Okey. Jadi untuk nak tahu satu ni, kita perlu tambahkan dulu yang kita tahu. Jadi cara dia, kita ambil 360 darjah semua sekali. Kita akan tolak hasil tambah untuk 45 tambah 90 tambah 180. Itu ayat matematiknya untuk mendapatkan Kahoot. Okey, so cikgu cara dia kita tambah dahulu. Jadi kita buat bentuk lazim 45 sini 45 90 dan 180. So kita tambah 5 9 tambah 4 13 13 tambah 8 21. 2 tambah 1 3. So kita akan buat 360 darjah tolak 315 darjah. Jadi kita buat sekali lagi. 36 silap. 36 sifar tolak 315. Okey, sifar tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 10 tolak 5 5 tolak 1 4. Okey, ini bermakna nilai sudut untuk Kahoot ialah 45 darjah. Okey, so cikgu tulis ni 45 darjah. Okey, jadi kita tahu 45 darjah itu ialah 12 orang. Maka kita boleh buat dia macam perkadaran, iaitu kita buat 45. Kita pen hitam Okey, kita buat 45. Okey, so kita buat macam ni, iaitu okey, kita perkan dengan yang bawah yang kita nak kira word wall. So 180. Jadi dia berkadaran dengan 45 ni ialah 12 orang maksudnya. Okey, jadi kalau 180 sama dengan berapa orang? Itu maksud dia. Sebab soalan nak word wall. Okey, langkah yang pertama kita permudahkan. 45 dengan 180 ni ada sifar 9, iaitu 5 kali 9. 180 ni ialah 100 sifar 5. Sifar 9 20 sorry. Okey, 20. Kemudian
kita bahagi lagi dengan sifir 5, iaitu 5 kali 1. Jawapan dia 5. Kalau 20 ini ialah 4 kali, 1 tak atas silap. 5 dengan 20 ni sifir 5, 5 kali 1 dan 5 kali 4. Okey, ini bermakna pecahannya ialah 1/4. Dia macam setara dengan 12 per tak tahu. Okey, jadi kalau 1, macam mana dia boleh jadi 12? Dia darabkan dengan 12. Jadi dia darab 12. Jadi kalau atas darab 12, bawah juga kita akan darab 12. Maksudnya 12 kita kali 4. Ataupun 4 kali 12 kita dapat 8, 4. Jadi kita dapatlah bilangan yang bawah ni, yang warna merah ni, word wall ialah 48 orang. Okey, itulah dia cara menjawab soalan 18. Jawapannya ialah 48 orang, iaitu dodol. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 19. Sebiji dadu dilambung sekali. Apakah kebolehjadian mendapat nombor lebih daripada 3? Jadi pertama sekali kita kena nyatakan nombor yang kurang daripada 3 dan lebih daripada 3. So kita tulis dulu nombor dia. Okey, so kita tulis ni nombor orang biru. Tukar nombor kurang dari 3. Nanti kita akan nyatakan apakah nombor-nombornya, dan nombor lebih dari 3. So kita nyatakan. Jadi kita tulislah nombor dia dulu. Kalau nombor kurang daripada 3, maksudnya nombor itu ialah 1 dan 2. Dalam dadu tu ada nombor 1 dengan 2 kurang daripada 3. Manakala nombor yang lebih daripada 3 ialah 4, 5 dan 6. Jadi bilangan kat sini, kita tulis sini bilangan ada 2, yang ini ialah 3. Jadi soalan dia tanya apakah kebolehjadian mendapat nombor lebih daripada 3. Kita cuma bandingkan siapa yang besar. Kalau tengok sini, nombor lebih daripada 3 ialah 3. 3 nombor. Manakala yang kurang ialah 2. Jadi maksudnya kita akan jawab sebagai besar kemungkinan. Sebab apa besar? Sebab nombor itu lebih banyak daripada yang kurang. Kurang. Jadi kita tulis jawapan dia ialah besar kemungkinan. Boleh tak kita jawab sama? Kalau kita jawab sama, bilangannya sama, 3 dan 3. So kita jawab besar kemungkinan, maka jawapannya ialah C. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 20. Pilih peristiwa yang kebolehjadiannya pasti. Jadi kata kunci di sini ialah kita perlu pilih peristiwa yang kebolehjadiannya pasti, yang tidak ada keraguan. Maksudnya memang betul. Kita tengok pilihan jawapan A, B, C dan D. Yang pertama A, James boleh mengangkat pemberat 700 kg. Jadi kata kunci kat sini ialah James boleh mengangkat 700 kg. Jadi adakah pasti, adakah seorang manusia itu boleh mengangkat 700 kg? Jadi untuk cikgu rasa dia mungkin ada yang boleh. So cikgu akan cakap sebagai kecil kemungkinan. Kalaulah kita kata 2 kg ataupun di bawah 10 kg pasti boleh angkat. Tapi kalau 700 kg maka kita takkan cakap pasti. Mungkin kalau ada, itu kita panggil kecil, iaitu kecil kemungkinan sebab tak ramai yang boleh mengangkat 700 kg. Jadi pilihan untuk jawapan A ni cikgu akan katakan tidak lah. Kita teruskan dengan soalan B ataupun jawapan B. Rizal boleh melompat sejauh 500 meter dalam acara lompat jauh. Jadi kata kunci sini melompat 500 meter.
kita lihat 500 meter ini macam tidak logik lah, tidak betul lah. Biasanya lumba lari pun kita lari 100 meter lari 100 meter tu baru lari, ini melompat 500 meter. Jadi kita takkan cakap pasti, mungkin kita akan cakap mustahil lah. Jarang manusia boleh meloncat sejauh 500 meter, setengah kilometer, 500 meter. Jadi cikgu akan jawab tidak untuk B. Okay, seterusnya, Kumari meraihkan ulang tahun kelahiran pada 29 Februari 2024. Jadi persoalan di sini ialah 29 hari bulan Februari. Kita tahu Februari ada 28 saja, tapi setengah tahun itu dia ada 29. Jadi mengapa itu berlaku? Dia bergantung kepada tahun sesuatu tu. Adakah lompat atau tidak. Jadi tahun 2024 ini ialah kita panggil tahun lompat. Okey. Jadi bila tahun lompat, maka bulan Februarinya jatuh pada 29. Jadi untuk soalan C ni, jawapan sini cikgu akan kata ya, pastilah. Walau macam mana pun kita baca pula soalan D. Okey, soalan D kata umur Syira 10 tahun dan dia murid tahun 6. Okey, kita tengok adakah bersesuaian 10 tahun itu tahun 6? Okey, jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana tahun 6 ini ialah 12 tahun. Tapi yang dinyatakan ialah 10 tahun. Jadi jawapan untuk D ni cikgu katakan tidak. Maka kita dapat jawapan untuk soalan 20, iaitu jawapannya C. Kumari meraihkan ulang tahun kelahirannya pada tahun ataupun pada 29 Februari 2024. Okey, itu ialah pastilah. Okey, kita teruskan dengan soalan 21. Poligon sekata yang manakah boleh dihasilkan daripada 6 segitiga sama sisi yang dicantum. Okey. Jadi maksud soalan ini ialah dia akan cantumkan segitiga, jumlahnya akan jadi 6. Jadi poligon yang mana? Okey. Jadi untuk menjawab soalan ini, pertama sekali kita perlu tahu dahulu bilangan sisi bagi setiap poligon. Okey, yang pertama A, pentagon. Pentagon ada 5 sisi. Hexagon ada 6. Heptagon ada 7 dan oktagon ada 8. Okey, jadi yang manakah yang kita cantum-cantum segitiga itu menjadi 6, menghasilkan poligon yang tersebut. Maka untuk menjawab soalan ini kita perlu lukis dahulu poligon tersebutlah, salah satu. So cikgu lukis dulu yang pertama, iaitu kita kata hexagon, pentagon ada 5. So kita lukis 5 sisi. Okey, ini yang pertama. Okey, 2. So cikgu buat pentagon ini tidak sekata. Cikgu agak-agak dulu. Bukan tak agak-agak, maksudnya tidak sama panjang. Okey, ini yang penting 5 sisi. Jadi macam mana kita nak tahu bilangan segitiganya? Kita cuma sambungkan saja. Okey. Kita pakai warna biru bagi nampak. Kita tengok sini ada satu segitiga. Kemudian kita sambung 2 bucu ni, kita jadi segitiga juga. Okey. Jadi andai kata dia segitiga yang biasa, yang tidak sekata, dia ada 3. Jadi dia ibarat macam sekata juga. Jadi kita tengok yang penting kita nak bilangan. Kita dapat 1, 2 dan 3. Maka untuk A, pentagon, kita tak terima jawapan ini. Kita cuba pula pilihan yang kedua, iaitu hexagon. Hexagon ada 6 sisi. So kita buat poligon yang ada 6 sisi. Okay, 1, 2, 3. Kemudian 4, 5 dan 6. Okay, kita buat bentuk dulu baru buat segitiga. Nanti kita akan nampak bilangannya. Okay, kita tengok 1, 2, 3 dan 4. Okay, kita dapat 4 segitiga. Jadi masih lagi tak dapat 4, 3, 2, 1. Jadi pentagon, hexagon juga bukan. Okay, kita terus dengan heptagon. Heptagon ada 7 sisi. Jadi nak buat 7 sisi ni dia susah sikit. Yang pertama dia kena buat besar sikit. 1, 2, kemudian 3, 4.
Okey, ni susah sikit. 5, 6 dan 7. Yang penting 7 sisi kita nak tengok. Okay, sekarang kita bina pula segitiga dalam dia. So 1, kemudian sambung saja 2, 3, 4 dan 5. Okay. Jadi ada 5 segitiga. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi masih lagi bukan jawapan dia. Jadi kalau tengok sini, pilihannya ada D lah. Okey. Okay, jadi walau macam mana pun kita cuba juga. Kita lukis dulu. Kita panggil oktagon. Oktagon ada 8 sisi. So cikgu buat warna hitam lah. Okey. Macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, cikgu tak buat sekata sebab susah nak buat poligon sekata ni. Okay, jadi sekata tu maksudnya sama panjang. Okay, so kita sambungkan. 1, 2, 3, 4, kemudian 5 dan 6. Okey, kita tulis balik. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi kalau 6 segitiga maksudnya oktagon. Okey, maka kita dapat jawapan untuk soalan ini 21 sisi 6 segitiga yang sama sisi dicantum menghasilkan oktagon. Jadi dengan itu tamatlah sudah latihan uji diri kita pada hari ini bagi muka surat 227 nombor 15 hingga 21. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.